الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan ketakwaan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya serta meninggalkan segala larangannya. Semoga kita beroleh kejayaan di dunia dan di akhirat. Khatib ingin mengajak para jemaah sekalian untuk sama-sama menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Sahkah Jumaatku? Hadirin Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam. Ini kerana terdapat banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada padanya. Antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya solat 5 waktu Jumaat kepada Jumaat berikutnya merupakan kafarah, yakni penghapus dosa di antara keduanya selagi mana tidak melakukan dosa besar. Riwayat Muslim. Imam An-Nawawi menyatakan setiap amalan yang dilakukan sepanjang minggu antara Jumaat hingga Jumaat berikutnya sebagaimana dinyatakan dalam hadis tersebut boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Sekiranya tidak terdapat dosa kecil atau besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Sekiranya terdapat dosa besar dan tidak terdapat dosa kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, menghadiri solat Jumaat merupakan salah satu tuntutan syarak kepada setiap lelaki beragama Islam yang mukallaf. Ini berdasarkan ayat 9 dalam surah Al-Jumu'ah yang disebut pada mukadimah khutbah ini bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan solat pada hari Jumaat, maka segera kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah, yakni dengan mengerjakan solat Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Maka dapat difahami bahawa menghadiri dan mendirikan kewajipan solat Jumaat merupakan sifat seorang mukmin sebenarnya kerana mendahulukan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatasi sebarang kepentingan duniawi seperti urusan berjual beli ketika waktunya. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang terbaik, penghulu segala hari, maka kita digalakkan membuat persiapan terbaik untuknya dengan memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran." Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu wa taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Riwayat Muslim. Selain itu juga kita digalakkan untuk memperbanyakkan doa. Mandi sunat Jumaat, datang awal ke masjid dengan niat iktikaf, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pentingnya kewajipan solat Jumaat sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Al-Ja'ad Al-Damri. Sebahagian menyatakan Al-Dumairi radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, nescaya Allah akan mengunci jantung hatinya. Riwayat Abu Daud. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini khatib ingin berkongsi pengalaman perkara-perkara yang dilakukan oleh ahli masyarakat yang menghadiri solat Jumaat sehingga dibimbangi boleh menghilangkan pahala Jumaat. Antaranya adalah sikap segelintir yang leka bermain handphone ketika khatib sedang berkhutbah. Petugas-petugas Jumaat masjid yang sibuk mengarahkan jemaah memenuhkan saf, mengarahkan kanak-kanak diam dan jangan bermain
ketika mana khatib sedang menyampaikan khutbah. Dan ada juga terdapat pihak masjid yang mengarahkan kanak-kanak memungut derma dengan membawa uncang ketika bacaan khutbah sedang berlangsung. Perkara ini tidak sepatutnya berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sekalipun kamu menyatakan kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah lara, yakni melakukan perkara yang sia-sia. Riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya, sesiapa yang memegang yakni bermain batu, maka sesungguhnya dia telah lara. Riwayat Muslim. Makna lara adalah perbuatan atau percakapan yang sia-sia atau tidak ada faedah. Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyatakan bahawa di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada kita bahawa sekalipun memerintahkan kepada seseorang agar diam ketika khutbah disampaikan adalah perkara yang lara sia-sia, walaupun hal itu termasuk di dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini termasuklah berzikir menggunakan biji tasbih kerana menghilangkan tumpuan terhadap penyampaian khutbah. Terdapat juga segelintir jemaah yang sengaja datang lewat ke masjid pada hari Jumaat. Sedangkan perbuatan lewat hadir solat Jumaat sehingga ketinggalan mendengar khutbah Jumaat adalah dilarang, kerana ia menyalahi arahan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Walaupun solat Jumaatnya adalah sah, namun perbuatan dengan sengaja meninggalkan kehadiran mendengar khutbah Jumaat adalah dikira berdosa. Marilah sama-sama kita menginsafi untuk hadir awal ke masjid, khususnya pada hari Jumaat, pada awal waktu semampu yang mungkin kerana fadilatnya yang amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat, yakni seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan berkorban dengan unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, maka seakan-akan dia berkorban dengan lembu. Dan sesiapa pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa kelima, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat turut hadir untuk mendengar peringatan, yakni khutbah. Riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, khatib mengharapkan setelah kita mendengar isi khutbah pada hari ini, kita bersikap terbuka dan memperbaiki kesilapan yang berlaku sepanjang menghadiri solat Jumaat. Tuntutlah ilmu dan belajarlah memahami adab dan kepentingan menghadiri solat Jumaat, agar solat Jumaat kita benar-benar berkualiti, bermanfaat, dan isi-isi khutbah dapat dihayati dengan sepenuhnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajarannya untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya adalah, pertama, kita hendaklah meyakini bahawa solat fardu Jumaat adalah satu kewajipan dan berdosa meninggalkannya dengan sengaja. Kedua, kita hendaklah berusaha memastikan solat Jumaat yang dihadiri setiap minggu adalah terbaik, bermanfaat dan memperoleh pahala. Ketiga, kita hendaklah berusaha memastikan diri terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia hingga boleh menyebabkan hilang pahala Jumaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kemudian setelah selesai solat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, yakni untuk menjalankan urusan masing-masing, dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta ingatlah akan Allah banyak-banyak dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya, yakni di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat
fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin warzaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba' fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك الربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibn Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil auna wal hidayah wat taufiq was sihat was salamata min liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibn Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamika ya zal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihaini lil muwazzafina war ra'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor dan kepada anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami antara hamba-Mu yang menjaga amanah, kuatkan keiman kami agar menjauhi perbuatan khianat serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab pemimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala idfa'anna hadzal wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salah.